Baik, kita boleh mulakan hari ini. Ya, kita belajar hadis. Hadis yang ke-32 dan muka suratnya 172 ya. 172. Baik, muka surat 172. Okey, minta seorang baca 32. Silakan. Hadis 32. An Abi Hurairah. Puan Naya Saripah boleh. Silakan. Baca ke? Tak dengar suara? Suara tak dengar. Tadi dengar. Dah buka dah? Ustazah pula. Cuba terclear tak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahu Bukhari. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, tidaklah seorang hamba-Ku yang beriman memperoleh pahala dari sisiku, iaitu jika aku mengambil kembali kekasihnya dari penghuni dunia ini, kemudian dia mengharapkan pahala kerananya, melainkan baginya syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik ya. Jadi hadis ini dikatakan sebagai hadis qudsi. Hadis qudsinya di dalam tu ada firman Allah. Tapi dia tidak termasuk Al-Quran. Bukan Al-Quran. Jadi yang salah faham. Bahawa hadis qudsi itu firman Allah tu artinya Quran. Itu salah. Hadis qudsi ini juga ada darjat dia sama dengan hadis-hadis lain. Ada yang dhaif, ada yang sahih. Tetapi hadis ini riwayat Bukhari yang diakui kesahihannya. Bahawa Allah Ta'ala maknanya di situ dikatakan Allah berfirman, tidaklah seorang hamba-Ku yang beriman memperoleh pahala daripada sisiku, iaitu juga aku mengambil kembali kekasihnya dari penghuni dunia ini, kemudian dia mengharapkan pahala kerananya, melainkan baginya surga. Maknanya dia redha. Allah telah mengambil kembali. Ada setengahnya mereka yang tidak tidak rasa berterima kasih. Mereka mencela Allah atau bersangka buruk terhadap Allah. Yang macam ini bukan mendapat pahala. Contohnya misal kata dia kata, ya Allah, kenapalah kau ambil anakku dulu? Kenapa kau tak ambil aku? Sepatutnya akulah kau ambil dulu. Aku yang dah tua. Kenapa kau ambil anak aku? Jadi dia tak terima dengan takdir yang sebegini. Yang macam ini tidak akan mendapatkan pahala. Tetapi di antara mereka seperti kita dengar-dengar ibu di Timur Tengah sana, anak dia syahid 2 orang, dan dia kata aku ada lagi 2 orang, aku bersyukur anakku syahid. Dia bersyukur anak dia mati syahid, dan ada 2 lagi yang belum syahid. Sampai macam tu dia punya redhonya, Allah menerima anaknya. Dan di antaranya ada yang berkata begini, bahasa-bahasa tu kadang indah didengar. Ada seorang yang kematian suaminya, dia kata, itulah Allah bagi pinjam sekejap, kata dia kat aku. Jadi Allah dah ambil balik hak dia, bukan hak aku. Dia punya redha bahasa tu indah didengar, bahawa suami itu hanya pinjaman sementara, dan sekarang Allah dah ambil semula hak dia. Macam tu.
Jadi begitulah ya, dia punya keindahan bahasa yang boleh membawa kepada kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dan keredaannya. Lagi ya, kita teruskan kata asing sebelah dia. Buka sebelah dia, kata asing. Sebelah dia. Asiyahu, kekasihnya, sebab hamba tersebut mengikhlaskan dan memurnikan cinta kepada orang lain. Tummah tasabahu. Semua baca ke Ustaz? Ya, baca. Kemudian dia mengharapkan pahala kerananya, yakni dia menyimpan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang demikian itu bersumber dari kesabaran dan penyerahan dirinya, yakni keredaan. Kandungan hadis, di antara musibah besar yang menimpa manusia adalah kehilangan orang tercinta. Orang kafir meskipun berbuat baik tidak akan mendapat balasan apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana dia tidak beriman kepadanya. Pahala orang-orang yang sabar akan diberikan tanpa melalui hisab dan akhir dari semua itu adalah masuk syurga. Ya, jadi ya, hal yang dikatakan sebagai macam mana ya orang boleh menjaga perasaan ketika dalam keadaan begitu sedih, tapi dia boleh kawal perasaan dia, jadi tetap sedih, tapi dia tidak mencela Allah Ta'ala ya. Dan tidak menyangka buruk ya terhadap Allah. Ada satu kisah yang ya, di mana aksiden tu tinggal anak dia seorang, semua meninggal, mak ayah dia, adik-beradik dia meninggal satu kereta, tinggal seorang tu ya. Tapi tak tahulah siapa yang didik dia ya. Budak tu kata ya, mak ayah ya, dia tunggu adik kat syurga, dia kata. Dia dah pergi dulu ke syurga, dia tunggu adik kat syurga. Tak tahu siapa yang didik si budak ni. Ya, dia punya cakap tu cantik, cakap dia. Ya. Dia kata mak ayah dia balik ke syurga. Dia kata. Ya, dia pergi dulu. Dia tunggu adik kat sana. Tengok. Ya. Itu bermakna didikan. Ada orang yang mendidik. Ya. Sehingga ya, anak itu tidak rasa duka cita. Tak rasalah ya kesedihannya sangat ya. Jadi begitulah maknanya ya, bahasa-bahasa yang saya katakan ya menghiburkan orang yang tengah duka cita ya, dan juga orang yang dikatakan apa ni sabar ya, tidak ada hisap. Maknanya pahala ni tak tahu, sampai Nabi pun kata dua ganjaran yang aku tidak dapat menghitungnya dan tak tahu berapa banyak jumlahnya, iaitu pertama pahala sabar, yang kedua pahala puasa ya. Itu tidak terhitung jumlah pahala yang diberikan oleh Allah ya. Dua jenis ya, perkara tu yang Nabi sendiri tak tahu nak menjumlahkan ya. Macam solat ya, kalau seorang 10, kalau ramai 27, macam tu adalah perkiraan kan ya. Tapi puasa dan juga sabar ni dia tidak ada perkiraan ya. Dia punya besar pahala Allah berikan. Lagi hadis selanjutnya, hadis nombor 33. Siapa nak baca pula? Atau Ustazah sambung? Saya baca Ustaz. Silakan. Hadis 33. An Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha innahu kana azaban yab'athullah ta'ala ala man yasha faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min abdin yaqa'u fit ta'un fayamkusu fi baladihi sabira muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu
ajri syahid. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun, wabak penyakit menular. Maka beliau memberitahunya, taun adalah azab yang dikirimkan Allah Ta'ala kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Namun Allah Ta'ala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah seorang hamba yang terjangkit taun tetap berada di daerahnya dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala dari Allah, serta mengetahui bahawa tidak ada sesuatu yang menimpanya kecuali telah ditetapkan Allah terhadapnya, melainkan hamba tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, ya. Jadi hal dikatakan sebagai bahasa Arabnya taun. Jadi sebenarnya adalah penyakit menular. Ya, zaman dia Nabi Musa alaihissalam dulu. Semasa mereka kembali daripada padang pasir, ya, padang pasir yang luas, yang mana mereka telah dihukum oleh Allah Ta'ala. Ya, mereka berada bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun di padang teh namanya. Padang pasir itu namanya padang teh. Ya. Selama 40 tahun Allah turunkan mana dan salwa dan juga dipancarkan air di situ. Selepas Nabi Musa, Nabi Harun wafat selama 40 tahun, kemudian baru didapat keluar dipimpin oleh seorang Nabi. Ya. Nabi Shu'aib kan macam itulah. Kita lupa ya. Jadi ya dipimpin oleh seorang Nabi untuk keluar ya daripada padang pasir itu. Maka ya, mereka pun dapat keluar untuk menuju ke Syam. Pada masa itu ingat sejarahnya ya, bahawa mereka disuruh untuk mengucapkan istighfar. Ya. Kalau kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah macam itulah. Ya. Ya. Dia khoti, dia apa? Hitotun dalam Quran. Ya. Jadi hitotun bahasa mereka. Mereka menyebut astagfirullah tu hitotun bahasanya. Itu yang disebut dalam Quran. Wa qulu hitotun. Dan kata olehmu kata hitotun. Hitotun kata minta ampun. Jadi ya, dalam ramai-ramai itu sambil berzikirlah hitotun, hitotun, hitotun macam tu lah. Kita astagfirullah, 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 banyakkan astagfirullah. Ya. Tapi sebahagiannya mereka main-mainkan kalimah itu. Mereka tukar dengan perkataan hintotun. Bukan hitotun, tukar tambah nun, hintotun. Bunyi macam sama. Ya. Jadi yang betul hitotun, to tu disabdukan, hitotun. Yang salah tu hintotun, dimain-mainkan. Hintotun maknanya gandum. Ya. Sebab dah lama mereka tak makan gandum. Jadi dia tukar gandum macam itulah. Buat segitu. Ya. Lalu Allah turunkan wabak yang namanya taun. Ya. Taun ni pula dia boleh pilih. Taun ni kan wabak, ada virus. Virus ni kan makhluk Tuhan, walaupun kecil. Dia makhluk Tuhan juga, macam kita makhluk Tuhan. Tapi tinggal lagi dia ni kecil, ya, halus. Ya, maka ya, mana kuman ini atau taun ini boleh pilih. Orang yang main-mainkan tadi semua kena wabak ni. Ya. Tapi orang yang berikhlas mengucapkan khitatun tadi, dia tidak kena.
tak kena. Ya. Jadi di situ nak menunjukkan ya bahawa salah satu menolak wabak ialah dengan istighfar. Jadi kita kena banyaklah. Ya, bila waktu-waktu wabak ni banyakkan nak istighfar. Atau ketika kita menghadapi sakit, banyakkan zikir kita istighfar. Ya, mudah-mudahan Allah akan angkatkan ya kita punya penderitaan itu. Banyakkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Bila tak ada orang tu, kita zikirlah. Ada orang nak bercerita dengan kita. Ya. Bila tak ada orang, kita banyakkanlah istighfar, astagfirullah. InsyaAllah, ya, mudah-mudahan dengan sejarah ini ya berlaku pada kita, Allah akan angkatkan penderitaan kita. Itu satu ya. Jadi yang dalam hadis ini dikatakan bahawa ya, dia azab untuk orang yang kafir, tapi dia jadi rahmat untuk orang yang beriman. Dan orang yang beriman bila dikenai oleh wabak itu, ya dia akan berpegang kepada kalimah Allah bahawa musibah itu tidak akan mengenai dirinya melainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan begitulah orang yang di negeri yang ditimpa wabak tadi tidak boleh keluar, orang yang luar tak boleh masuk. Itu memang kaedah dia, supaya jangan benda itu merebak. Jadi orang yang dalam kurungan itu, mana tak boleh keluar, dia kena banyak sabar. Di situlah dia ganjaran besar buat dia. Kalau seandainya dia mati dalam kurungan itu, mana tak boleh keluar, ya, maka mati itu dianggap sebagai ganjaran syahid, bukan mati syahid, ganjaran syahid. Besar tak besar pahala itu. Ya. Jadi kena sabar dan banyakkanlah istighfar. Jadi untuk mengelakkan daripada berjangkit, maka perintah daripada dulu macam tu. Orang luar tak boleh masuk, orang dalam tak boleh keluar, untuk mencegah dia. Ya. Jadi orang yang dia yang menghadapi suasana itu, kalau dia beriman, ya, maka dia kena banyak sabar. Besar pahala buat dia. Ya. Kalau seandainya ditakdirkan juga dia kena mati, ya, maka dia anggap sebagai ganjaran syahid. Baik, kita teruskan lagi kata asing. Lagi baca. Kata asing, ta'un, iaitu wabak berupa bisul yang biasanya muncul di ketiak dan sangat menyakitkan, sehingga kulit di sekelilingnya menghitam. Juga disertai jantung yang berdebar-debar dan muntah-muntah. Muntasibah, mengharapkan pahala, yakni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dalam perkataan ta'un, ta'un ni adalah wabak sebenarnya. Ya, wabak, tapi ada juga berlaku seperti bisul. Ya, bisul tu muncul di ketiak dan sangat menyakitkan sehingga kulit di sekeliling tu hitam, ialah darah kutub. Ya. Tapi dalam dikatakan di sini, katanya dia boleh menyerang jantung sehingga jantung itu jadi cepat perjalanannya, ya. Dan dia boleh juga jadi muntah-muntah. Itu di setengah wabak yang menimpa, ya. Kadang kita tengok wabak ke Afrika tu, ya, kadang menakutkan, ya. Dia punya wabak tu macam itulah, macam bisul keluar, ya. Jadi kita tengok pun kadang mengerikan, menakutkan. Itu, ya, artinya kalau kita dalam suasana itu, ya, maka banyakkanlah bersabar dan mengharapkan keredaan daripada Allah.
Ya, mudah-mudahan kalau seandainya ditakdirkan mati, matinya adalah berpahala seperti seorang mati syahid. Ya. Lagi kandungan hadis. Kandungan hadis, ta'un pada mulanya adalah azab dan siksaan yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam dan kebaikan yang dikhususkan untuk mereka adalah dijadikannya ta'un yang dahulu merupakan azab bagi kaum lain sebagai rahmat bagi umat Islam. Ganjaran pahala atas kesedihan, kedukaan dan kesakitan yang menimpa seorang hamba khususkan bagi orang-orang beriman pada mukminin, bukan untuk kaum lainnya. Pahala syahid tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang mati dalam peperangan berjihad fisabilillah, tetapi juga berlaku pada banyak orang yang meninggal dunia kerana terkena ta'un setelah menjalaninya dengan penuh kesabaran bagi mengharapkannya pahala dari Allah SWT, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Ya, jadi dalam diceritakan bahawa ta'un ni sebenarnya adalah satu azab. Dulu umat-umat dulu Allah timpakan azab tu berupa wabak. Bila sampai wabak ni bukan sikit je, beribu-ribu ya orang meninggal. Itu dah banyak berlaku zaman dulu. Kita dengar. Bukan sikit. Kadang satu negeri kadang hampir habis manusia. Ya, kalau kena wabak. Itu maknanya azab. Ya, tapi bagi orang yang beriman, ya, dia ada Allah. Maknanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tu mana dia mengakui sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan bakal kembali kepadanya. Kalau ditakdirkan dengan wabak itu dia akan kembali kepada Allah, mana dia redha. Ya, benda tu tidak boleh nak lari. Ya, macam cerita COVID. Ya, kita lihat bukan sedikit orang meninggal, sana meninggal, sini meninggal, kubur kejap. Ya. Jadi adakah itu satu wabak? Ya. Wallahu a'lam. Ya. Banyak cerita-cerita kadang tak sedap di telinga. Kadang wabak buatan lah dan sebagainya. Ya. Jadi kita pun kadang sakit telinga juga mendengar. Sebab zaman moden ni wabak macam ni pun boleh dijadikan sebagai boleh dibuat. Zaman moden je kalau zaman sahabat faham. Kadang bukan datang daripada Allah. Kadang datang daripada tangan manusia. Manusia sendiri yang buat wabak tu. Pun boleh zaman moden ni. Sebab itu kadang kita ni orang awam ni kadang tertipu dengan keadaan pun ada. Sebab itu kadang bila kita dengar-dengar kadang tak sedap telinga mendengar. Jadi ingat bahawa kalau wabak sebenar, tidak ada lain melainkan ganjarannya seperti orang juga berperang fisabilillah. Tapi dia tidak setahap itulah. Tapi ganjarannya seperti orang yang berperang pada fisabilillah. Syaratnya adalah mereka sabar dan menerima redha dengan hakikat itu. Baik, sama lagi orang yang meninggal. Orang yang meninggal dunia kerana ta'un, sakit perut, tenggelam, melahirkan anak ataupun dalam kondisi nifas, yakni orang-orang yang digolongkan sebagai syuhada oleh Islam tidak diperlakukan seperti layaknya orang yang mati syahid di medan perang. Hanya saja mereka memperoleh pahala seperti orang-orang yang mati syahid.
Ya, maknanya ya orang yang mati semana tersebut ya dikatakan disebut sebagai pertama ya kerana taun ya sakit perut ya tenggelam melahirkan anak ya semua itu dianggap sebagai ya, mati syahid. Tapi kena fahamlah, syahid ini bukan syahid dalam peperangan. Kalau syahid dalam peperangan, ya mereka tidak akan mandikan. Jadi dia dikapankan dengan pakan-pakan yang berdarah. Itu dia syahid dalam peperangan. Tapi di sini ya ganjaran saja. Ganjarannya seperti ya syahid, seperti orang yang mati syahid. Jadi dalam memperlakukannya sama seperti jenazah biasa, iaitu ya dimandikan ya, dan juga dikapankan seperti biasa. Ya. Ini kena faham lah. Kadang kalau Said ingatkan ya terus dikebumikan macam tu. Ya. Jadi ya itu tidak berlaku seperti itu. Baik ya, kita teruskan lagi. Jika taun berjangkit di suatu daerah, maka orang yang berada di daerah itu tidak boleh pergi dan dia harus tetap tinggal di sana dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala seraya reda terhadap keputusan dan takdirnya. Islam berupaya mengawasi berbagai penyakit ganas dan menular serta tidak membiarkannya tersebar luas. Inilah konsep dasar karantina. Karantin. Ya, karantin. Jadi ya, perkara ini memang dah daripada dulu. Ya, begitulah caranya untuk mencegah. Kalau bukan hanya wabak kepada manusia ya, wabak kepada binatang pun macam tu juga. Kalau seandainya ia berlaku semua penyakit mulut ya, pada lembu ya, mulut dan kuku biasanya berlaku pada binatang ya, maka binatang yang contoh daripada Johor tidak boleh keluar dan binatang yang daripada luar Johor tak boleh masuk. Sama juga cara pencegahan dia. Jadi manusia pun macam tu juga. Kalau seandainya daerah itu didapati ada ya, penyakit yang menular ya, penyakit yang menular, memang daerah tu ya akan ya dijaga, diperhatikan bahawa tidak boleh ada satu pun yang lepas keluar. Ini cara pencegahan memang ada macam ni. Jadi kita kena terima ya, jangan melawan takdir ni. Nanti kita kena terima hakikatnya. Macam itulah cara ya Islam untuk mencegah penyakit-penyakit yang menular ya. Apalagi ya hal-hal itu penyakit yang boleh membawa kepada maut. Jadi perlu dicegah ya, kalau tidak ya itulah ceritanya ya, makin besar ajalnya dan tidak terkawal nanti. Maka tamat ya hadis yang ke-33. Kita masuk sekarang ni hadis nombor 34 ya, siapa pula nak baca? Ada Puan Sarifah, dah okey dah suara? Kenapa suara tak keluar? Tak ada. Tak dengar tadi. Tak dengar. Tak dengar tadi. Tadi okey. Tapi buka mic. Tak tahu tak boleh mak. Tadi okey pula. Okey, yang lain siapa? Tuan Zaleha pula. Baca. Nombor hadis 34. Baca rumi je lah Ustaz, boleh? Boleh. Dah baca Jawa dah. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia bertutur, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah SAW berfirman, jika aku menguji hamba-Ku dengan kebutaan pada kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku akan menggantikan keduanya dengan syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, Pengasahan jadi hadis. hati-hati, tidak ya. Jadi hadis ini berkaitan dengan diceritakan buta. Ya, kebutaan. Jadi boleh berlaku terkadang ya, daripada mulanya ya sehat ya, bagus matanya, tapi ada satu ketikanya kadang teruji ya, sampai ya mata itu tidak dapat melihat dunia ini pun ada ya, tapi dia sabar ya dengan ujian itu, dan Allah sudah gantikan keduanya itu dengan nilai surga. Itu yang mahal tu ya. Jadi ya, hal ini ya, kalau didengar oleh mereka yang tertimpa ya penyakit mata sehingga membawa kepada buta, sudah tentulah bila dibacakan kepada mereka ni, mereka rasa tenang jiwa dia ya. Sebab apa? Ya, kesabarannya tadi Allah dah ganti dengan punca kedua mata itu adalah syurga ya. Okey, teruskan. Pengesahan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Bulo 16 Fathul Bari. Kosa kata asing. Iza abtaliyat abdi, jika aku menguji hamba-Ku. Kandungan hadis, kedua mata Macam mana? Tak ada suara. Tak ada suara. Dah bisu pula. Tak ada suara. tak boleh dengar. Tak dengar. Tak dengar. Tak ada suara. Apa hal pula Puan Sarifah pun tak ada suara. Okey, sambung yang lain. Ustazah, baca. Saya baca. Kedua mata merupakan anggota tubuh yang paling dicintai manusia. Kehilangan penglihatan sangat disayangkan. Kerana dengan hilangnya pandangan kedua mata, seorang tidak dapat melihat kebaikan yang bisa menggembirakan dirinya, dan dia tidak dapat melihat keburukan sehingga bisa dijauhi. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala akan diuji atas terhindar dari hal-hal yang tidak disukai, atau untuk menghapuskan dosa-dosanya, atau supaya derajatnya ditinggikan. Jika ujian itu dijalani dengan penuh lapang dada, nescaya akan tercapai tujuan yang dimaksudkan itu. Surga merupakan pengganti paling agung. Bersenang dengan pandangan mata akan sirna seiring dengan sinarnya dunia. Sedangkan bersenang-senang dengan syurga tiada akan pernah berakhir. Ya. Itu maknanya daripada ya, tafsiran ya hadis tersebut, iaitu kalau diamati ya, semua anggota yang Allah berikan kepada kita ni semua berkepentingan. Ya, cuba ya, jari kita ya ada 5, lengkap 5 sebelah kanan dan 5 sebelah kiri. Cuba hilang satu ya, terpotong satu ya, atau terpaksa dipotong, misal kata dah hilang satu ya, pada masa itu mata kita akan memandang ke situ saja ya. Kita akan menggerakkan ke situ saja. Jadi tumpuan kita ya pada nikmat yang hilang ya. Sebelum hilang kita tak kisah, bila nikmat tu hilang baru kita terasa sangat ya.
Seperti orang yang kencing manis contohnya kena potong kaki, ya. Jadi dia terasa begitu hilang, ya, nikmat kaki ini. Besarnya nikmat kaki ini. Dia nak berjalan pun dah susah. Dia tinggal kaki sebelah. Ya. Pendek kata, itu dikatakan semua, ya, anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, semua itu ada nikmat besar. Sebab itu kita nak tahu dia punya kita nak tahu bila dia hilang daripada kita, barulah kita terasa kehilangan itu. Betapa besarnya nikmat Allah berikan kepada kita. Ya. Baik kehilangan jari, kehilangan tangan, kehilangan kaki, ya. Kehilangan pendengar pun sama juga. Ya. Seronoknya kalau dapat dengar. Ya. Kan? Jadi dia tak dapat nak dengar. Ya, pekak, tak dapat dengar. Jadi di situ nampak. Ya, penting tak penting. Jangan kita katakan mata saja. Ya, seluruh anggota kita yang Allah berikan memang semua bererti buat kita. Ya, itu dikatakan, ya, masa nikmat tu ada pada kita. Ya, kita tak kisahkan dia. Tapi bila kehilangan dia, ya barulah terasanya, ya, nikmat itu. Ya, kalau aku ada jari turut lengkap, ya, lengkapkan cantik. Ya, ini nak pegang, ya, tak cukup jari. Ya, 2 jari dah hilang. Contoh. Ya, padahal baru jari saja. Ya, belum tangan. Begitulah dengan mata tadi. Mata lagi memadamkan segala-galanya. Nikmat dunia terpadam kerana tak dapat melihat. Ya. Jadi terpadam. Jadi dalam banyak-banyak nikmat pula tu, ya, nikmat mata ni rupanya lebih besar pula daripada segala nikmat. Kerana apa? Ya, dengan mata tadi kita dapat melihat, ya, dunia ini. Sirna tu mana cahaya. Ya, cahaya dunia tu kita dapat lihat. Tapi orang yang sabar, Allah gantikan dia dengan sirna yang ada di akhirat yang kekal. Ya, tak habis. Kita pun, ya, yang dapat melihat ni, ya, kita perhatikan bagaimana susah payahnya, ya, orang yang tak ada penglihatan. Ya. Bayangkan macam mana susahnya dia nak berjalan sana, nak berjalan sini. Dunia dia sentiasa gelap. Yang terang hati dia, hatinya terang. Tapi ya, dunia dia gelap. Ya. Ada anak tak dapat melihat macam mana wajah anak dia sebenarnya. Ya, nampak keindahan bunga-bunga pun tak dapat nak melihat macam mana cantiknya bunga. Ya, macam tu. Ya. Jadi pendek kata, ya, mata ni, ya, di antara banyak-banyak nikmat tu, ya, mata ni rasanya lebih berkepentingan lagi daripada yang lain. Kenapa? Kerana dapat melihat dunia. Ya. Jadi itulah, ya, kelebihan orang yang sabar. Kalau seandainya kehilangan penglihatan itu, maka dijanjikan surga daripada Allah Ta'ala. Bukan sekadar buta ni buta daripada kecil. Kadang ada buta daripada kecil. Ya, kadang buta ketika dia dewasa. Kadang buta, ya, kerana dia dah tua pun berlaku macam tu juga. Ya. Baik, ya. Kita teruskan lagi hadis yang nombor 35. Okey, lagi. An Afa ibni Abi Rabah qala li ibnu Abbas radhiyallahu anha ala arika imra'atan min ahli jannah faqultu bala qala hadhihi imra'atul hadhihi al-mar'atu sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat
inni usra'u wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afik faqalat asbir faqalat inni atakashafu fad'u Allah alla atakashaf fada'alaha muttafaqun alaih. Ya. Dari Atta bin Abi Rabah, dia bercerita suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepadaku, maukah kamu aku perlihatkan seorang wanita penghuni syurga? Aku pun menjawab mahu. Lalu Ibnu Abbas memberitahu, wanita hitam ini dia pernah mendatangi Nabi SAW dan mengadu, aku biasa pingsan kerana kerasukan dan auratku tersingkap kerananya. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Beliau menganggapi, jika mahu bersabarlah, nescaya kamu akan memperoleh syurga. Dan jika mahu, aku berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia menyembuhkanmu. Wanita itu berkata, aku memilih untuk bersabar. Tidak lama kemudian wanita itu mengadu, auratku tersingkap sesekali kerasukan. Maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap lagi kerananya. Kemudian beliau berdoa untuknya. Muttafaqun alaih. Ya. Ini rasukan ni kadang tidak menyedari seorang wanita tu, ya, dia tersingkap auratnya. Macam kena rasuk. Macam orang kena rasuk, mana dia sedar? Ya. Kalau dia buka baju, buka kain pun, di mana dia sedar? Ya. Dia kena rasuk. Ya. Jadi diterangkan katanya, perempuan ini dikatakan oleh Ibnu Abbas ahli syurga. Ya. Kenapa ahli syurga? Ya, tengoklah kesabaran dia. Kesabaran dia itu menjadikan dia ahli syurga. Dan ya, diceritakan bahawa dia dikatakan berjumpa dengan Nabi SAW, yang mana ketika itu bila dia kena rasuk memang terbuka aurat dia. Jadi bila dia sedar, dia akan berkata, dan benda ni tidak disengajakan. Ini tak boleh nak dikatakan sengaja, tak. Jadi kena rasukkan. Baik. Nabi kata, kalau engkau boleh sabar, jawapannya adalah syurga buat. Tapi kalau aku mau mendoakan kepada Allah untuk menyihatkanmu supaya bersihat, pun boleh. Jadi engkau nak pilih apa? Lalu perempuan ni pilih sabar. Sebab sabar tu syurga. Maka dia pun pilih sabar. Tapi suatu hari pun berlaku lagi kepada dirinya, dia kena rasukkan macam tu dan terbuka aurat, dan dia minta supaya Rasul doakan. Maka Rasul pun doakan untuk kesembuhannya. Jadi kena ingat, kadang kita meremehkan doa. Kita berubat tak mestinya ubat saja, tapi juga dengan doa salah satu daripada jalan kesembuhan. Tapi tidak boleh berdoa saja tanpa kita tidak ikhtiar. Itu pun salah juga. Jadi perlu kepada doa. Sebab apa? Yang memberi kesembuhan itu bukan ubat. Itu hanya sebagai ikhtiar kita. Yang memberi kesembuhan itu Allah. Jadi mana nak pilih? Maka perempuan ni mula-mula dia pilih sabar, sebab janji sabar tu surga. Jadi sekarang ni Nabi pun yang kali yang kedua ni, Nabi pun dia doakan untuk dia. Jadi apa jadi kepada perempuan ini? Baik, kita teruskan lagi dengan kata asing. Kata asing. Usra'u
Aku biasa pengsan. Kata ini memiliki dua definisi. Satu, pengsan kerana sawan atau epilepsi, iaitu penyakit yang apabila kambuh dapat mengakibatkan penderitanya kehilangan kesadaran diri disertai kejang-kejang pada seluruh tubuh hingga jatuh dan mulutnya berbuih. Yang kedua, pengsan kerana kesurupan, iaitu merasuknya jin ke dalam tubuh manusia. Dan yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah pengertian kedua. Jadi saya dalam nombor satu, yang nombor satu kan ada dua ni. Ya, satu dikatakan sawan. Ya, ingat tak, biasa dalam kalangan masyarakat kita ada kadang orang kena sawan babi, ya. Sawan babi dia orang panggil. Bila dia tiba-tiba kena tu, ya, dia menyondol macam babi, ya, menggelupuk dan mulutnya berbuih-buih. Ya. Ini ya pernah saya tengok sendiri orang yang kena sawan sedemikian. Memang, ya, kalau dia berpakaian tu, memang dia tak sedar. Ya, keadaan auratnya akan terbuka, ya, tak sedar dia. Dan mulutnya berbuih-buih. Tapi keluarga dah faham, ya, ada cara dia lah, keluarga tu. Nanti kejap lagi dia akan elok balik. Ketika dia kena sawan tu, ya, mulut memang berbuih-buih. Dikatakan sawan babi, orang kita sebut, ya. Dan itu dikatakan, ya, tidak ada ubat yang boleh nak menghilangkan kecuali memberi satu ubat ketenangan saja. Ya, doktor bagi ubat tenang saja. Ya, tapi bila kena tak boleh nak apa. Tapi itulah maknanya keluarga tahu dia, ya, kawal, tapi tak lama dia akan elok balik sebenarnya, ya, kena kawal. Itu takutlah kalau bawa kenderaan ke, bawa apa ke, bila dah tengah sawan tu memang aksiden aja. Bahaya dia kalau bawa kenderaan, kalau kena sawan. Yang kedua ini kesurupan ni mana kerasukan. Kerasukan jin. Orang kena rasuk jin pun tengoklah macam mana. Histeria. Biasa dekat apa? Asrama. Budak-budak berjangkit-jangkit semua histeria. Dia tak kira Islam ke tak Islam ke, semua kena macam DPD dulu. Ya. Sampai terpaksalah pihak pengelola suruh keluarganya bawa balik. Ya, yang mana India ikutlah kepercayaan dia. Ya, yang mana bangsa lain ikutlah kepercayaan mereka. Orang Islam dengan cara orang Islam. Masing-masing suruh, ya, menguruskan, dia berubat, macam tu lah. Itu kerasukan, ya. Kerasukan jin. Lagi atakasyafu. Auratku tersingkap, yakni terbukanya sebahagian anggota badanku kerana kesurupan itu. Maksudnya wanita itu sangat takut auratnya terbuka tanpa dia sedari. Yelah, seorang wanita, ya, yang menjaga aurat, tentulah dia takut auratnya terbuka, malu, kan. Tapi dia bila kena tu, ya, bila kena kesurupan tu, maknanya kerasukan tu, dia tak dapat kawal. Nanti bila dia sedar, tu dia rasa macam sedih sangat lah. Macam tu, ya. Atakasyafu ni daripada perkataan kasyaf. Orang sebut kasyaf kan, mana tersingkap. Tersingkap yang tersembunyi, itu kasyaf. Baik, kandungan hadis. Kandungan hadis, kesabaran atas musibah yang menimpa di dunia akan mewariskan surga di akhirat kelak. Pengobatan dari berbagai macam penyakit dengan doa dan berlindung kepada Allah dengan penuh kesungguhan akan terbantu dengan mengkonsumasi obat. Menerima dan mempraktikkan hukum asal lebih baik daripada bersandar pada pemberian keringanan, iaitu bagi orang yang mampu mengembannya.
Dengan demikian dia akan memperoleh tambahan pahala. Dibolehkan untuk tidak berubat. Tingginya rasa malu para sahabat wanita kerana yang paling ditakuti wanita yang dikisahkan dalam hadis tersebut adalah tersingkapnya sedikit sahaja dari bahagian tubuhnya. Jadi macam itulah ya, dalam hal yang berkaitan dengan hadis tersebut. Ya. Jadi semua penyakit dia sebenarnya ada ubat dia. Ya, terkadang ya kena diiringi dengan doa. Terkadang ya ubat dah tak ada. Ya tentulah hanya harapkan doa. Ya. Kalau ya ada ubat mesti diiringi dengan ubat dan doa. Ya, itu sebagai satu ikhtiar. Jangan sampai tak ikhtiar langsung. Kalau kita langsung tak berikhtiar, sebenarnya kita sudah ya menyalahkan takdir. Sebab itu jangan kita salahkan takdir. Allah ya adakan ya penyakit. Ya adakan penyakit, tetapi bukan Allah buat penyakit. Allah adakan penyakit. Dan Allah juga turunkan ubat dia. Jadi apabila seorang itu sakit disebabkan sesuatu, maka dia wajib cari ubatnya. Jangan satu ubat saja. Kalau dah berbulan-bulan atau bertahun-tahun dengan satu ubat tu tak jalan, ikhtiarlah yang lain. Sebab ubat tu banyak. Ya, jangan kita hanya satu ubat saja kita percaya. Dalam satu ubat ni dah puluh tahun tak ada berkurangan pun. Ya, jadi kita kena ikhtiar yang lain. Jangan kita jemu dalam berikhtiar. Itu kehendak daripada syarak. Ya, kita tak boleh jemu. Dan kita jangan mengatakan ada takdir. Ya, aku macam ni. Tak boleh. Kita kena ikhtiar. Itulah maknanya. Itu yang dikatakan dalam ayat tadi, tidak boleh. Dibolehkan untuk tidak berubat. Ya, itu mana dah tak ada ubat yang sesuai lagi. Melainkan dengan doa. Itu bolehlah. Ya. Jadi macam itulah artinya ya, dalam segenap ujian yang berbeza-beza pada seseorang. Ya, dia punya kuncinya ialah kesabaran. Ya. Jadi masing-masing ini sebenarnya ada